Jom jadi kaya. Test 1 2 3, test 1 2 3. Alright. Sekarang ni saya berada dekat Bintulu, Sarawak. Okay, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan salah seorang usahawan SKV. SKV ni dia buat apa? SKV ni dia jual suplemen kesihatan lah, khusus untuk kencing manis. Saya pasang saya punya stand. Ada orang tengok ke saya punya live? Dia pasang bag. Okay, ini adalah kawasan rumah saya dekat Bintulu, Sarawak. Okay, saya tapi rumah ni mak mentua saya lah. Mak mentua saya yang duduk. Mana saya punya tag Oh ni kot. Okay, ada ke yang mendengar saya punya live ni? Pakai tag ni. Okay, ni kawasan rumah saya lah. Kawasan rumah saya, alhamdulillah. Rumah ni agak besar juga. Dia semi-D. Saya beli masa tahun 2012 kot. 2012, harga dia masa tu dalam 680,000. Sekarang ni dah 10 tahun, saya ingat harga dia pun dah 1 juta lebih kan. Alright. So, apa nak cerita hari ni? Cerita hari ni saya ceritalah pengalaman buat bisnes kereta sewa. Alright, sebelum tu ada tak yang mendengar saya punya live ni? Boleh dengar ke suara saya? Video semua clear ke? Test 1 2 3, test 1 2 3. Okay, nak tahu macam mana saya boleh beli rumah ni? Saya datang ke Bintulu, Sarawak tahun 2005. Masa tu saya datang selai sepinggang lah, apa pun tak ada. Datang sini bekerja sebagai tutor lah dekat Universiti Putra Campus Bintulu, Sarawak. Lepas tu yalah, kerja pun kerja government, gaji pun tak besar, 2,000 lebih je. Tak sampai. Masa saya start kerja tu gaji dalam 2,000 je. 2,000 saja gaji saya. Oh lubang anjing. And then saya buat bisnes kereta sewa. Morning. Saya buat bisnes kereta sewa dan daripada bisnes kereta sewa tu lah saya dapat beli beberapa buah rumah lah. Ini salah satu rumah yang saya beli dekat Bintulu, Sarawak. Rumah ni agak besar juga. Kalau kita susun kereta ni, boleh masuk dalam 15 ke 20 biji kereta lah. Tapi rumah ni mak mentua saya duduk lah. Mak mentua saya duduk. Alright. Ada tak nak tahu macam mana saya boleh beli rumah ni? Boleh beli rumah berharga RM680,000 daripada bisnes kereta sewa. Tuan ni Titan Dr. Aizan kan? Saya dah berhenti dah. Saya dulu Titan daripada tahun 2017 sampai tahun 2020. Lepas tu saya tak sambung lah. Kan? Bisnes pun dah jatuh. And then saya buat sendirilah. Tapi sekarang ni saya belajar dengan saya join company. Dia punya founder tu pun Titan. Saya join company ni, SKV. So saya belajar dengan founder dia lah. Alright. So nak cerita macam mana saya boleh beli rumah ni. Sekejap saya flip kamera ni. You all boleh tengok tak rumah? Ni rumah yang saya belilah. Alright. So yang ni saya pasang dia punya awning. Saya pasang ni sebab apa? Nak buat nak cuci kereta lah. Nak cuci kereta. So ni tempat cuci kereta lah. Tempat cuci kereta apa semua kan. Ni kereta adik-beradik saya lah. Oh, dalam ni ada anjing. Alright. Okay, so tak apa, saya saya cerita sikit macam mana saya boleh terjebak dengan
dengan bisnes kereta sewa. Oh, sekarang ni tuan jadi stokis SKV je. Lebih kurang macam tu lah. Saya join SKV. Alright. Dia bukan si stokis lah. Sebenarnya dia macam dropship je. Tapi dia punya keuntungan tu lebih daripada stokis. Saya tak pegang barang. Saya just guna produk, saya share je. Dan kalau ada orang nak beli, saya submit order melalui sistem. Lepas tu nanti HQ akan hantar lah. And then macam bisnes SKV ni saya join pada Februari 2021. Tahun pertama tu saya punya jualan lebih kurang dalam 3.5 juta lah. Bonus masa tu dalam 250,000 lebih. Dan tahun ni saya punya jualan lebih kurang dalam 10 juta. Bonus dalam 300,000 macam tu lah. So bisnes SKV ni dia pada saya dia lebih mudah. Untung dia tinggi berbanding kereta sewa. Kereta sewa saya sebenarnya masih lagi jalan, tapi saya dah serah dekat kawan saya. Kawan saya yang tolong uruskan lah. Tapi sekarang ni permintaan kereta sewa sekarang ni makin bertambah, meningkat. Memang hari-hari orang mesej nak sewa kereta kan. Cuma problem saya sekarang ni nak cari kereta tu susah. Kan. Sebab apa? Yelah, masa Covid tu banyak kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa. Ada yang dah jual kereta, ada yang dah bertukar bisnes apa semua. And then yang tinggal sekarang ni pun kereta dia orang tak cukup. So sekarang ni saya mencarilah, saya nak banner balik. Saya nak banner balik bisnes kereta sewa kan. Alright. JV dengan HR lah tuan. HR tu siapa tu? Tengku Ahmad. HR tu apa? InsyaAllah lah, boleh lah. Tapi saya tengah nak buat projek. Macam company saya tengah nak buat partnership lah dengan ada satu company ni. And then company ni actually dia orang dah buat macam konsep hub tau. Hub kereta sewa. And then dia orang ni fokus kepada booking. Memang booking banyak gila masuk. And then booking tu dia akan diserahkan kepada hub. Hub ni akan urus lah. Lepas tu macam owner kereta ataupun orang yang buat kereta sewa ni, dia serah kereta tu dekat hub tu. And then yang nanti hub tu yang akan tolong uruskan. So saya tengah buat projek tu lah. Alright. Oh, Hafiz Rosma. Hafiz Rosma, InsyaAllah. Kita orang Sarawak kah? Saya orang Kedah tapi kahwin orang Sarawak. Saya kahwin, isteri saya orang Sarawak, anak-anak saya pun lahir dekat Sarawak, dekat Bintulu. Kan. Alright, insyaAllah. Rosma tu saya kenal tu. Okay, so dia punya konsep tu sebab apa kita orang dah buat projek ni dekat Langkawi. So memang kita punya platform booking, customer booking. Lepas tu yang company car rental ni dia letak je kereta dekat hub tu. Lepas tu macam dekat hub tu ada orang yang uruskan. Dia lah cuci kereta, hantar kereta apa semua. And then macam hub ni dia ambil dalam 30%. Dan 70% owner kereta ambil lah. Kalau macam customer tu bayar RM100, yang hub ni dia akan ambil 30%. 70% tu RM70 owner ambil lah. So owner dia tak payah pening bala. Dia just hantar kereta. Lepas tu yang lain-lain tu semua hub ni yang settlekan lah. Alright, so saya cerita sikit macam mana saya boleh terjebak dengan bisnes kereta sewa. Sambil-sambil saya cerita tentang SKV lah kan. Okay, so saya start buat bisnes kereta sewa ni tahun 2006. Masa tu saya masih lagi bekerja dekat universiti lah. Sini dekat Bintulu ni dia ada Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu lah. Saya start kerja dekat sini 2005. Itulah saya start kerja bulan Ogos 2005. Masa saya start kerja tu gaji saya tak sampai 2,000 lah. Kan. So saya pun memang tak ada planning pun nak berniaga. Just kerja makan gaji. Belajar buat PhD pun semua. Manalah tahu dapat title profesor pun semua kan.
Tapi masa saya bekerja tu, saya dah start buat kesilapan. Saya start berhutang. Hutang mula-mula beli motor kan. Mula-mula beli motor, lepas tu beli kereta kan. Saya start buat kesilapan besar tu bila saya beli kereta. Masa tu saya beli kereta Kenari kan. Kereta tu harga dalam RM40,000 lebih. Installment dia dalam RM600. Bulan-bulan saya buat loan dalam 9 tahun. So saya ingat, alah, installment baru RM600 kan, gaji saya dekat RM2,000 kan, boleh bayar. Tapi itulah saya tersilap langkah. Saya masa tu saya dah ada hutang motor, saya dah ada hutang, saya baru hutang kereta. Lepas tu saya ada kad kredit kan. So apa yang berlaku tuan-tuan, masa tu duit gaji saya tu habis bayar hutang je. Dapat gaji, bayar ni habis licin, 2 minggu habis licin. Kan. So bila duit dah tak cukup, duit gaji dah tak cukup, memang tak boleh tidur malam lah kan. So masa tu saya macam mana aku nak buat ni kan, macam mana nak buat. And then dipendekkan cerita, saya dapat idea lah untuk buat servis kereta sewa. Kenapa saya pilih buat bisnes kereta sewa? Sebab apa? Saya bekerja dekat universiti. Lepas tu dekat universiti tempat saya bekerja tu memang ada student, dia orang ni memang mencari servis kereta sewa. Lepas tu dekat universiti tempat saya bekerja ni, dia ada pensyarah kontrak. So pensyarah kontrak ni dia kontrak setahun 2 tahun, dan dia orang ni memang mencari servis kereta sewa. So saya nampak, ini peluang. Kalau saya boleh beli kereta, saya sewakan, saya dapat untung RM300 sebulan pun dah okey. Sebab apa? Saya nak beli barang dapur je. Masa saya start, masa saya start tu, saya memang duit gaji saya memang habis bayar hutang je. Lepas tu saya nak cari satu bisnes, kalau saya dapat RM300 sebulan pun dah cukup. Just nak beli barang dapur je kan. Alright, so saya pun belilah kereta second hand. Saya beli kereta kancil lah masa tu, tahun 2006. So saya beli kereta 2 biji. Lepas tu saya sewakan. Saya sewa murah-murah je. 1 jam RM5, 1 hari RM50 kan. So Alhamdulillah lah, memang banyak lah customer yang sewa kereta kan. Sebab apa? Masa saya start tu memang tak ada orang buat kereta sewa dekat dalam universiti. Dekat luar ada. Dekat luar memang ada orang buat servis kereta sewa, tapi dekat dalam universiti tidak ada orang buat servis kereta sewa. So saya orang pertama lah yang buat servis kereta sewa dekat dalam universiti tempat saya bekerja lah. So memang kereta tu hari-hari jalan lah. Dan saya beli kereta 2 biji. Sebiji kereta tu staff sewa lah. Dia sewa bulan. So tinggal lagi sebiji kan. So 2 biji. Sebiji kereta saya sewakan sebulan dalam 400.5 kot. 400.5. Sebiji lagi saya sewa ikut jam, kalau ada orang nak sewa hari kan. So kereta tu memang hari-hari jalan. Memang memanjang je tak cukup. Student ada ramai. Student ada dalam 5,000 orang. So saya pun start mencari lah. Saya start cari ada tak sesiapa yang ada kereta lebih. So sampai satu saya jumpa ada seorang toki Cina ni. Dia ni memang buat kereta sewa, dan saya buat deal dengan dia lah. So saya ambil kereta dia, saya sewakan, saya makan commission sikit, and then balance tu dia ambil lah kan. Alright, so yang toki Cina ni pun dia bagi kereta kat saya lebih kurang dalam 7 biji. 7 biji. Bising anjing anjing dekat luar bising. Alright, so sama cerita. And then saya pun toki Cina ni dia bagi saya 7 biji. Lepas tu saya pun dah ada 2 biji kereta. So total kereta yang saya ada dalam 9 biji. 9 biji kan. And then Alhamdulillah, daripada duit sewa tu, asalnya saya nak RM300 je sebulan. Tapi daripada commission kereta sewa tu, saya punya keuntungan lah lebih kurang dalam RM2,000 sebulan. Dah sama macam gaji saya. So gaji saya tu memang tak boleh nak kata apalah. Duit gaji saya tu memang habis bayar hutang je. Tapi saya ada extra income RM2,000 sebulan daripada bisnes kereta sewa. Duit tu lah saya guna untuk belanja, nak bayar tu semua. So saya perhatilah, bila saya ada extra income bersamaan dengan gaji saya, so hati tu tenang kan. So kita dengan isi pun dulu selalu gaduh semua. Sebab apa yalah, bila duit tak cukup ni memang sensitif, kan. Memang sensitif. Sikit-sikit nak bergaduh kan. Tapi bila duit dah ada tu,
Memang tak ada gaduh lah. Tak ada gaduh kan. So bila kita kurang bergaduh, suami isteri, so rezeki tu dia jadi lebih murah kan. So makin lama makin banyak orang, makin banyak customer, income pun makin bertambah. And then saya start kereta sewa tu tahun 2006. Masa tu saya fokus kepada student dengan staff universiti lah. Saya punya marketing very simple je. Very simple. Saya sewa kereta dekat student dengan staff. And then marketing tu saya just tampal macam saya print kertas A4, saya tampal dekat papan kenyataan dekat universiti. So budak-budak ni bila balik kuliah je dia tengoklah iklan saya tu, and then dia orang akan contact. Masa tu tak ada WhatsApp semua, pakai SMS je. SMS, siapa nak sewa kereta dia SMS kat saya, kata nak sewa kereta. So saya ada bukulah waiting list, siapa yang nak sewa kereta kan. And then selepas 2 tahun saya buat bisnes kereta sewa, saya start dapat customer daripada luar, daripada universiti. So saya tanya dia orang ni, macam mana boleh tahu saya buat kereta sewa kan? Saya buat apa? Saya memang tak ada buat marketing apa-apa. Saya hanya buat marketing dalam universiti je. So rupa-rupanya orang luar ni dia dapat nombor telefon saya daripada student-student saya. Student-student saya ni, macam saya bekerja kat universiti. Bila dia orang ni habis belajar, dia orang keluar. Kalau ada orang tanya nak sewa kereta pun semua, dia orang akan cakap nak sewa kereta dekat Bintulu, contact dia punya contact saya lah kan. So selepas 2 tahun saya start dapat customer daripada orang luar lah kan. So saya pun sewa dekat orang luar pun semua. And then orang luar ni bila dia guna servis saya, dia pula start promote dekat kawan-kawan dia pun semua. And then saya start dapat company lah. So dekat Bintulu ni dia orang panggil bandar minyak kan, oil and gas. Alright. So macam saya banyak dapat lah customer daripada company. Asalnya daripada student, lepas tu staff universiti, lepas tu dia orang ni start promote dekat kawan-kawan dia, family dia. And then daripada situ saya start dapat, dia orang ni start promote dekat company kan. Saya start dapat customer company ni daripada tahun 2008 lah. So masa tu memang meletup sebab apa, company ni dia orang sewa, dia orang tak kisah pasal harga. Janji dia nak sewa kereta, dia dapat kereta tu okey. Kita punya servis okey, dia tak kisah. Okay, so 2008 saya start dapat company. And then 2009 tu saya ingat saya ada dalam 20 biji kereta lah. Kereta saya start beli kereta saya sendiri. Lepas tu macam family saya dia tengok saya buat bisnes kan, and then dia orang pun beli kereta letak kat saya pajak. Tahun 2009 saya dah ada 20 biji kereta lah. And then tahun 2010 memang permintaan makin meningkat. And then saya pun start beli kereta saya sendiri. Lepas tu saya start offer lah pajak kan. So saya ambil lah siapa-siapa yang ada kereta, pajak kereta kat saya. Ataupun kalau ada family saya suruh dia orang beli kereta, letak kat saya sewakan. Alright. So pada tahun 2010 lah, saya ada lebih kurang dalam 70 biji kereta. 2006 saya start, masa tu saya ada 2 biji kereta. 2010 saya dah ada 70 biji kereta kan. So sebiji kereta kalau sewa tu sebulan boleh dapat dalam 1,500. 1,500 kalau 70 biji maknanya 100,000 lebih lah saya punya income kan, income daripada kereta sewa. So daripada tahun 2008 saya start beli rumah pertama. 2010 saya beli rumah kedua. 2012 saya beli rumah ni, rumah ketiga ni lah. So setiap 2 tahun saya beli 2 sebiji rumah. So ni rumah yang saya beli tahun 2012 lah. Masa tu harga dalam 680,000. Totally daripada duit bisnes kereta sewa kan. And then macam mana saya boleh dapat rumah macam ni? Sebab apa? Cash flow daripada kereta sewa tu. Tahun 2012 saya punya saya touch 1 juta pertama lah. 1 juta pertama. Ada ke yang mendengar saya punya live ni? Saya just cerita saya punya pengalaman lah. Ni rumah yang saya belilah dekat Bintulu, Sarawak kan. Right. Saya bagi stand jap.
okey tak? Kat belakang tu anak buah saya. Okay, kita bagi stand. Test 1 2 3. Tak cantik lah. Ada sedang mendengar. Alright, ada rupanya. Okay, so tahun 2010 saya ada 70 biji kereta, and then saya pun yalah buat lah. Sebulan saya punya sale tu lebih kurang dalam 100,000 lebih kan, 100,000 lebih. And then tahun 2008 lah saya start beli rumah. And then saya beli rumah, saya beli kereta apa semua. And then satu benda yang saya belajar dulu lah, saya ingat kalau kita nak apply loan, nampak ni, saya punya jiran dia pasang parabola, sini boleh pasang parabola. Okay, alhamdulillah cantik rumah. Rumah lama ni, rumah lama. Saya tak duduk sini pun, mak mentua saya duduk. Rumah ni saya bagi adik-beradik belah isteri saya duduk kan. Tapi dekat rumah ni memang saya dah renovate. Kira macam ni saya awning ni saya pasang, and then tempat cuci kereta kan. So dekat belakang ni saya buat bengkel lah. Bengkel saya pasang sendiri lah kan. Right. Tapi ni adik saya dia bela kucing. Dia orang bela kucing kan. Alright. So ni ini memang yang ni saya memang letak simen je. Saya simen ni supaya saya boleh parking kereta. Parking kereta kan. So rumah saya ni tak ada rumput lah. Kan, ini tangki ni saya buat untuk cuci kereta. Cuci kereta kan. Oi, anjing ni bising. Alright. So tapi sekarang ni ni pump angin semua ada ni. Ni kapek-kapek ke semua kan. Alright. So bisnes kereta sewa ni dia kena minat lah. So kalau tak minat tu dia jadi susah sikit. Macam saya ni, saya minat kereta, lepas tu saya minat bantu orang. Siapa kat sini yang berminat nak jadi jutawan kereta sewa? Tapi sekarang ni macam company saya dah tak ada kereta dah. Saya dah jual kereta. Cuma company tu masih running, and then kita just fokus ambil booking je. Dapat booking kita bagi dekat saya pun dah banyak kawan-kawan yang buat kereta sewa, kita bagi dekat dia orang lah. Kita makan commission. Ada tak siapa-siapa yang nak belajar, nak buat bisnes kereta sewa? Ramai yang tengok ni. And then kereta sewa ni kalau you buat betul-betul, memang insyaAllah lah you boleh beli property, you boleh simpan duit kan, boleh beli emas apa semua. Tapi kena ada ilmu lah, kan. Ada tak sesiapa yang nak belajar? Sekarang ni saya sedang rekrut balik siapa-siapa yang nak belajar buat bisnes kereta sewa lah kan. Saya nak belajar Shadow Price. You lokasi kat mana? So macam bisnes kereta sewa ni, dia kalau you duduk dekat dengan airport kan, dekat dengan airport, memang itu adalah kelebihan lah kan. Alright. So dia dekat airport. Lepas tu kalau bandar-bandar yang besar-besar kan, Kajang, belanja online. Nak belajar online pun boleh. Saya sekarang ni saya tengah buat proposal. Saya panggil tu hub kereta sewa Grimetric. So macam hub ni dia duduk bawah saya punya company, and then saya ajar lah kan. So macam saya tak janjilah saya bagi booking, tapi saya ajar macam mana nak buat marketing. Kalau dekat dengan universiti boleh tak? Dekat universiti ni boleh lah, boleh. Cuma universiti ni dia sakit sikit sebab yelah student kan, dia nak murah-murah. Lepas tu student ni dia punya perangai, kalau dia kereta tu rosak apa semua, dia cuba lari, dia cuba belah kan. Kan, tapi boleh je nak buat. Sebab apa, saya pernah ajar saya punya student, dia buat kat universiti. Budak ni dia sewa kereta,
Memang setiap bulan memang ada kereta yang accident. Lepas tu bila accident dia orang ni mula-mula cakap tak apa bang, saya nak bayar apa semua. Lepas tu bila dia orang dah okey apa semua, dia orang cakap ni you buat sewa kereta, dia start panggil ayah dia lah, dia start panggil pakcik dia lah apa semua. Buat kereta sewa tak ada lesen apa semua kan. So banyak yang buat kereta sewa dekat universiti ni dia game over kat situ lah. Sebab apa, kebanyakan yang buat kereta sewa tu tak ada lesen. So bila dia orang ni argue, okay, kau buat kereta sewa tak ada lesen, aku tak nak bayar apa-apa. Alright. So banyak jadi macam tu lah. So yang owner kereta ni pun kadang-kadang bila dah jadi macam tu, dia orang pun tak boleh nak kata apa-apa. Tapi saya punya anak murid ni, apa yang dia buat pernah berjadi lah. Pernah terjadi, budak ni dia sewa kereta. Lepas tu on the way balik tu, dia entah macam mana dia tertidur, dia accident, kira langgar pokok, memang kereta tu total loss. So mula-mula tu dia kata tak apa bang, nanti dia nak bayar ganti rugi lah bla bla semua kan. So bila kereta tu dah ambil apa semua, kita dah hantar workshop apa semua, tiba-tiba dia tukar cerita pula. Dia tukar cerita, dia tak nak bayar apa semua. Lepas tu dia start panggil bapak dia, dia start panggil pakcik dia ni polis kan. Lepas tu pakcik dia pun start call kita punya team kan. Okay, you buat kereta sewa bla bla apa semua kan, ni tak ada ni proper apa semua kan, tak nak bayar apa semua, nak ambil kan. So mula-mula kita minta elok je, kita minta ganti rugi 3,000 sebab kereta tu total loss. Kereta tu total loss, memang tak boleh nak repair kan. And then memang kecuaian dia lah. So dalam agreement pun kalau kereta tu accident disebabkan kecuaian, dia kena bayar lah. Memang kita boleh claim insurance, tapi macam customer ni dia kena bayar lah sikit dalam 3,000 je tu kan. So kita minta 3,000 je kan untuk kira rugi lah kan. And then kereta tu memang kita claim insurance je kan. Tapi budak ni dia start tak nak bayar, dia start panggil bapak dia, dia start panggil pakcik dia boleh apa semua kan. So saya cakap lah kat tim saya cakap, tak apalah kalau dia tak nak bayar, senang saja. Kita sitoskan anak dia dengan harga sebiji kereta. Maknanya kita blacklist anak dia dengan nilai RM35,000. RM35,000. Sebab apa? Dalam agreement dah jelas, kalau accident dia kena bayar sekian kan. Tapi dia tak nak bayar. So tak nak bayar, kita sitoskan dia. Kita sitoskan. So macam company saya memang kita ada sitos. So bila bapak dia tu dengar cakap kita nak sitoskan anak dia, terus bapak dia call, bayar terus. So bisnes kereta sewa ni, kalau you nak buat dari segi legal tu, you kena strong. Dari segi legal you kena strong. Kereta Viva tu macam saya, low maintenance. Ya ke? Kereta Viva, saya rasa Viva tak sesuai dah nak sewa kan. Sebab apa, dia kalau nak sewa kereta dekat student boleh, kan. Okay, ada tak sesiapa yang nak belajar, ada tak sesiapa yang nak buat bisnes kereta sewa. Bisnes kereta sewa sekarang ni dia tengah naik tau. Dia tengah naik. So kalau siapa-siapa yang buat tu, insyaAllah boleh buat duit. Saya pun ada jugalah kawan-kawan saya, tim saya, anak murid saya yang buat. Sebulan boleh lah dapat 30,000, 40,000 kan. Kan. Thank you yang bagi bunga apa semua kan. So sekarang ni saya mencarilah sesiapa yang nak belajar buat bisnes kereta sewa, boleh. Nanti WhatsApp je saya. Saya sekarang ni tengah mencarilah. Saya nak banner balik. Sebab apa, masa Covid tu memang bisnes kereta sewa memang jatuh gila lah. Kan. So saya nak banner balik, dan benda ni mungkin ambil masa 2 ke 3 tahun lah. Macam mana nak buat? Tak apa, you WhatsApp saya. You screenshot video ni, you WhatsApp saya, cakap you nak buat kereta sewa. Nanti saya bagi link untuk you daftar. And then sebenarnya yang paperwork tu saya tengah buat tu, proposal tu. Saya target lah siapa yang buat kereta sewa ni, siapa yang join program ni, dalam masa 3 tahun lah, dia akan ada 40 biji kereta. Lepas tu dia punya sale tu sebulan dalam RM60,000 ke RM80,000 sebulan. Dia punya profit margin minimum 15%. Lepas tu dia boleh ada pekerja 3 orang. Lepas tu saya target lah siapa yang join ni, dalam masa 3 tahun at least lah dia boleh beli rumah bernilai lebih pada 1 juta. Lepas tu kalau boleh, saya nak dia orang ni ada simpanan emas lebih pada 1 kilo. Ada tak sesiapa yang nak? Saya ajar. And then saya dah buat bisnes kereta sewa ni dah lama, daripada tahun 2006. Memang banyak benda yang
banyak benda yang saya belajar, banyak kesilapan yang saya dah buat lah. So saya nak siapa yang belajar dengan saya ni, dia tak buat kesilapan dengan saya. Sebenarnya saya buat bisnes kereta sewa ni, saya start 2006 sampailah tahun 2015 saya buat bisnes kereta sewa tu, lesen pun tak ada. Tak ada lesen. Kan, dia bayar yuran dia, yuran pendaftaran dia insyaAllah lah dalam RM600 je bayar sekali. Lepas tu kalau you nak continue, bayar RM300 je setahun. So kita sediakan group support, lepas tu training, and then dokumen-dokumen sewa semua saya bagilah. And then kalau you nak baju pun kita boleh bagilah, tapi kena belilah. Dia daftar dalam RM600 je. Setahun bayar RM600. Lepas tu kalau you nak continue, you bayar RM300 je. RM300 setahun. Lepas tu macam kalau company saya dapat job, kita bagi dekat you, kita ambil 20% lah. Lepas tu macam kalau you dapat job, you ada customer, customer tu bayar direct ke you, kita ambil sikit lah kan. Alright, tapi saya tengah siapkan dia punya paperwork. Sebab apa saya tengah deal dengan satu company ni. Company ni dia nak bantu saya untuk buat dia punya website apa semua kan. Tuan, tolong record video ni, saya nak share. Video ni you all boleh share ke? Lepas habis live ni you boleh share ke? Tak apa, nanti saya download video ni, saya upload dekat YouTube. Alright, okay. So okay tak? Okay tak kalau saya charge RM600? RM600 setahun. Saya ajar sistem pun semua kita bagi. And then apa lagi yang you dapat? Group support semua kan. Sebab apa, bisnes kereta sewa ni saya target lah, siapa yang join, siapa yang belajar ni, saya target lah you boleh jana pendapatan lah ya. At least RM60,000, RM80,000 sebulan kan. And then kalau lah you punya profit margin tu dalam 15%, kalau RM60,000 15%, banyak tu kan. Tuan, tolong macam mana nak join? Tak apa, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi link untuk you isi. Nanti saya ni, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak belajar buat bisnes kereta sewa. Tapi saya hanya ajar orang yang join team saya lah, yang join company saya. Kalau you nak buat sendiri-sendiri tu jadi susah lah. Sebab apa? Buat apa saya nak ajar orang luar kan? Baik saya ajar orang yang nak join saya kan. So kalau you join company saya akan ajar lah. So cuma kena bayar RM600. Lepas tu setiap tahun, kalau you nak continue RM300 je. And then macam booking, kalau company saya dapat booking, kita ambil dalam 20%. 80% you punya lah. And then setiap booking, kalau you macam ada customer direct dengan you tu, kita ambil sikit. Sebab apa? Macam kereta sewa ni, kita kena ada sitos. Sitos tu kena bayar tau. Sebulan RM500. Banyak orang dia tak mampu. So company saya, kita akan subscribe sitos. Kalau jadi apa-apa semua kan, so macam customer tak nak bayar apa semua, kita blacklist lah. So kita join dalam satu company. And then kita you boleh guna saya punya brand, company saya. Tak ada masalah kan. Okay, ada tak sesiapa yang berminat? Nak join company saya? Kan? So yang ni kita panggil projek ni Hub Kereta Sewa Grimetric. Sebab apa, kita dah kawan saya dah buat dekat Langkawi. Memang dia punya sale tu memang ratus-ratus ribu lah sebulan. Cuma benda ni kalau you duduk dekat kawasan airport kan, memang cantik lah. Kalau you duduk dekat dengan airport, memang terbaik lah. Dekat universiti boleh buat. Kalau universiti apa semua boleh buat. Cuma you punya margin tu tak besar lah kan. Menarik tuan, kalau sekarang saya memang bekerja, tapi kalau nak buat boleh ke? Boleh. Nazmi dekat mana? Cuba you komen yang menonton ni dekat mana. Kan, sebab kereta sewa ni dia kalau dekat area airport, bandar-bandar ni memang boleh lah. And then sekarang ni orang tak suka beli kereta. Orang dia lebih suka sewa kereta. Perak kat mana? KK boleh. Boleh kalau you nak buat boleh. Cuma
Yelah, dekat Malaysia ni penduduk ada lebih kurang dalam 30 juta orang kan. Lepas tu macam kereta sewa ni dia berterabur. And then macam kalau you buat seorang-seorang, you mungkin ada 2-3 biji kereta. Tapi bila customer you ramai, kereta you tak cukup, you nak ambil kereta daripada company lain pun kadang-kadang susah. Sebab apa? Dia punya term and condition tak sama, dia punya standard tak sama, dia jadi susah, kan? So apa yang saya nak buat adalah saya nak gabungkan semua kereta sewa ni, orang yang buat kereta sewa ni, tak kisahlah dia dah buat ke belum buat ke, baru nak buat ke, bawah satu company. And then kalau macam you, let's say lah you ada 2 biji kereta, 3 biji kereta kan, and then customer you banyak, kereta tak cukup, you boleh ambil daripada hub-hub lain. So kita bekerjasama. So benda ni saya dah buat dah dulu sebelum Covid kan. Tapi bila Covid datang memang hancur lebur lah benda tu kan. Saya duduk Sepang, dah dekat airport, macam mana nak join? Boleh nanti WhatsApp saya. Boleh. Dah ada kereta ke? So kalau you ada kereta, tak ada kereta pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Kereta ni kalau you pandai buat marketing, orang bagi kereta free je. Macam saya buat kereta sewa kan, tahun 2010. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 70 biji. 40 biji tu kereta pajak je. Kereta sama ada family saya beli ataupun staff saya sendiri beli. Kan? 30 biji je kereta saya. So kalau you pandai buat marketing, kalau you ada customer, orang bagi kereta free kat you. So cuma nak sampai ke level tu, you kena belajar lah kan. Macam saya buat bisnes kereta sewa tahun 2006. Masa tu tak ada siapa pun nak bagi kereta. Selepas 3 tahun saya buat kereta sewa, so saya start dapat kereta pajak, kan. Alright, ada tak sesiapa yang nak belajar? Ada tak sesiapa yang nak jadi jutawan kereta sewa? Saya nak you belajar dengan saya, dan tak payah buat kesilapan macam saya lah, kan. Saya banyak buat silap. So you belajar, you buat, and then kalau ada isu pun semua, insyaAllah boleh settle kan. Kereta sewa ni, satu lagi saya share tip lah. Kereta sewa ni kalau you buat senyap-senyap apa semua kan, memang buat duit. Banyak orang dia nak buat kereta sewa, dia nak apply lesen lah semua kan. Boleh nak apply lesen dengan syarat kalau you dapat projek-projek macam you sewa kereta dekat agensi kerajaan ke, dekat JLC ke, big company, boleh kalau you nak buat lesen. Tapi kalau you bergantung kepada open market ni maknanya pelancong, orang yang sewa hari-hari tu, dia jadi susah sikit lah. Sebab apa? Dia punya income tu tidak menentu. Lepas tu dia punya harga tu tak sama. So kalau kita nak follow, macam kena ada syarikat, kena ada office, kena ada lesen pun semua kan, agak sakit. Sebab apa? Pada saya lah, benda tu, undang-undang tu dia buat untuk supaya orang lain tak boleh kacau dia orang punya periuk nasi kan. Kalau you nak buat, you buat kecil-kecil je, buat senyap-senyap apa semua kan. And then masa saya buat kereta sewa tu, daripada tahun 2006 sampai 2015, saya pun tak ada lesen pun, tak ada orang kacau pun. Kita buat senyap-senyap. Masa tu memang untung gila-gila. Lepas tu tahun 2015 saya start apply lesen. Ya Allah, bila apply lesen tu macam-macam masalah datang kan. So dia start lah dengan apa, LHDN-nya, dengan custom-nya, dengan KWSP. Lah saya start daripada tahun 2015. Kerja saya bayar ni, bayar tu, bayar ni, bayar penalty apa semua. Lah saya pun dah tak nampak duit lah. Kan? Sebab apa? Kita nak apply lesen ni supaya mudah, tapi dia jadi lagi susah. And then, memang pening kepala lah. Tapi tak apalah, saya bayar. Tapi sampai Covid tu memang tak boleh nak kata apa kan. Memang tak nampak duit lah. Boleh kongsi risiko dia. Satu, saman lah. Saman. So kalau you beli kereta under nama personal, saman tu memang banyak. Tapi saman ni dia kalau you sewa kereta dekat customer yang okey, yang berkualiti, dia akan bayar. Masalah ramai orang adalah dia sewa kereta dekat macam kereta sewa ni, you tak boleh sewa dekat semua orang tau. You sewakan kereta dekat orang-orang yang you nak saja. Kan? Alright. You sewa kereta dekat, macam saya pun, saya punya customer yang saya suka adalah pelancong,
dia panggil tourist with family. Macam mana nak sebut? Dia pelancong, dia keluarga. Itu adalah customer yang paling best. You jangan pergi sewa kereta dekat sembarang orang. Lepas tu syarikat corporate. Lepas tu agensi kerajaan. 3 ni. You fokus 3 ni. Yang ni kalau you fokus memang buat duit. Tapi kalau you sewa kereta dekat orang kampung, dekat sebarang orang, memang problem lah. Kan? So orang-orang macam ni, kalau you sewa kereta kan, kalau ada saman pun semua, you mesej dia pun semua, insya-Allah dia akan bayar. Macam kita ada cara lah untuk, kalau macam dia ni tak nak bayar kan, dia tak nak bayar apa semua, kita ada cara lah. So first kita report polis apa semua, and then kita boleh cakap okay, kalau tak nak bayar apa semua, kita akan blacklist dia, sitos dia kan. Lepas tu kita charge interest. Biasanya customer akan bayar lah. Alright, contoh Danish, you all lah, you sewa kereta saya. Lepas tu ada saman kan, lepas tu saya mesej lah, saya WhatsApp you, cakap okay bos, kereta you sewa kereta ni ada saman. So saman RM300 kan. So you kena bayar RM300. So kalau customer tu dia jenis okey, dia bayar lah. Tapi ada juga customer yang keras kepala. Dia tak nak bayar apa semua. Okay, so benda ni dia kena buat kerja sikit lah. Kita akan cakap kat dia apa semua, and then kalau dia tak nak bayar, kita buat report polis. Buat report polis tu kita ada lagi lah. Kalau kita jahat, kita boleh viralkan benda tu kan. Kita akan cakap okay, aku dah buat report polis ni, and then kau dah sewa kereta aku, kau tak nak bayar, and then kita nak viralkan. Kalau kita nak kan. Kalau tak nak, tak apa, kita boleh sitoskan dia lah, sitoskan blacklist dia. Bila dia dah kena sitos apa semua, memang problem lah kan. Alright. Okay, so kalau you all sewa kereta saya cakap saya nak sitoskan you bayar ke tidak? So kalau customer tu yang jenis dia nak jaga air muka dia apa semua, dia tak nak malu apa semua kan, so dia akan bayar. Tapi kalau jenis customer ni yang jenis penyangak apa semua ni, kalau kita minta pun dia tak bayar lah kan. Alright, tu cara dia lah. Lepas tu apa lagi risiko kemalangan. So accident ni biasa, tapi kereta sewa ni sebenarnya dia paling selamat. Sebab apa? Kereta tu dia ada insurans kan. So kalau accident, kita boleh claim insurans. Tapi kena ada cara dia lah, kena ada ilmu. Macam saya pun banyak lah, tiap-tiap bulan kereta saya accident kan. So benda tu kacang je kan. So macam company saya sebenarnya dulu, saya dekat tempat saya ni, dekat Bintulu, saya ada workshop panel. So saya dengan toke workshop tu memang kamcing gila. So bila kereta saya accident, saya just inform dekat toke Cina ni, toke bengkel ni, cakap Mr. Lau, kereta saya accident lah. Tak apa. So Mr. Lau ni, dia akan pergi balai polis, dia yang tolong buat report. Buat report apa semua. Saya just bagi dokumen lah, bagi apa, hire purchase, bagi IC, driving license apa semua, bagi kat dia. Dia yang pergi buat report, dia yang tolong claimkan. Sebab apa? Mr. Lau ni dia cari makan kan. Kalau dia tak boleh claim insurans tu, dia tak dapat duit. So kalau you nak buat kereta sewa, you kena kamcing dengan workshop ni. Macam saya memang ada saya punya panel lah. Alright. Apa lagi risiko? Risiko dia kerosakan. Okay, kerosakan ni macam saya cakap tadi, macam accident kecil-kecil apa semua. So dia punya kunci dia adalah you kena sewa kereta dekat orang yang you nak je. You jangan sewa kereta dekat semua orang, kan. So that's why macam nak sewa kereta dekat student tu boleh, tapi you sewa kereta dekat student yang kaya je. Kenapa tak pergi bengkel Melayu? Dekat Bintulu Sarawak ni tak ada bengkel Melayu. Tak ada bengkel Melayu yang boleh claim insurans. Majority Cina. Tapi dekat tempat you all mungkin ada, tak ada masalah. Kita tak kisah pun Melayu ke Cina, tak ada masalah. Macam tempat saya ni memang majority bengkel-bengkel yang panel insurans ni mostly Cina. Kalau Melayu dia ada, tapi dia tak boleh nak uruskan claim insurans. Okey, penyewa guna kereta untuk rompak atau kerja kotor. So benda ni macam saya cakap tadi, bukan semua orang boleh sewa kereta dengan you. Ingat tu kan, bukan semua orang boleh jadi customer you. So you kena pilih. So macam mana kita nak elak customer macam ni? So kalau boleh kita jangan transaction tu jangan offline. Kalau macam ada orang nak sewa kereta dengan you suruh dia booking online.
kan, you suruh dia booking online, macam dia kena booking online, dia kena bayar online. So 99% customer yang booking online ni insya-Allah lah customer okey. So kalau macam customer ni yang jenis perompak, pencuri, penyamung semua, kalau kita suruh dia booking online memang dia akan lari. Kan. Apalah abang, asal belajar je sesak, tak boleh bagi sewa kereta. Tak syok lah cara abang keluarkan kita. Apa tu? Sewa kereta awak kat mana? Saya dekat Bintulu, Sarawak. Tapi sebenarnya saya punya platform ni kita boleh terima tempahan seluruh Malaysia. Boleh nak sewa kereta, tapi macam saya pesan dekat saya punya student pun, kalau nak sewa kereta, kau sewa kereta dekat student-student yang ada duit. Kalau yang tak ada duit ni dia susah sikit, dia orang cuba mengelak lah. Tapi bukannya semua jahat kan. Macam masa saya buat kereta sewa dekat student, ya Allah pening kepala. Kereta kancil dia masuk sampai 7 orang. Kereta tu macam tu, dia orang tak fikir kalau lah accident semua, mampus aku kan. Kereta kancil naik 7 orang. Aku tak tahu kan, kalau dia bawa tu pang accident mati 7 orang tu, mampus kan. Alright, so bukannya stereotype semua, tapi itulah, bukan semua orang boleh jadi customer kita. So kita hanya fokus dekat customer yang kita nak. So the best customer adalah macam family berkeluarga yang travel. Yang ni memang A punya lah customer. Dia orang ni jenis tak kisah pasal harga. Dia orang ni nak quality. Pasal harga dia orang nombor 2. Okay. Yang kedua adalah syarikat corporate. Syarikat corporate ni macam dia orang ni ada staff kan, yang kena pergi outstation semua. So this company memang best. Kita letak je harga berapa, dia bayar je. Kan? Yang ketiga government lah. Government ni jarang-jarang dapat lah. Jarang-jarang dapat, tapi kalau dapat tu memang cantik lah kan. Alright. Kalau pelancong Arab boleh ke? Pelancong Arab kalau yang duduk kat Malaysia ni, you kena hati-hati sikit lah. Sebab apa, kadang-kadang dia orang ni sewa kereta kita, dia sublet dekat orang lain. So kena hati-hati. Tapi ada juga yang okey. So kalau yang pelancong yang betul-betul datang ni and then memang nak melancong, okey. Tapi yang you kena check lah, yang dia ni nak sewa kereta, dia ni kadang-kadang dia dah duduk lama semua. So dia orang ni kadang-kadang dia sewa kereta kita, dia sublet lagi. Tu tak boleh kan. So macam saya senang je. Kalau nak sewa kereta, boleh booking. Oi. Anjing masuk rumah pula. Faham dengan cakap langgar bilang. Sil. Hai. Anjing masuk. Alright, siapa-siapa, assalam, selamat pagi. Siapa-siapa yang nak belajar kereta sewa boleh. Tapi sebenarnya saya sekarang ni saya buat bisnes SKV. Kalau nak join SKV pun boleh. Macam kereta sewa ni dia risiko sikit lah kan. So, tapi ada setengah orang dia memang suka kereta sewa. Kan, nak belajar pun boleh, nak buat bisnes SKV pun boleh, nak buat kereta sewa pun boleh kan, tak ada masalah kan. Macam saya suka SKV kan, sebab apa? Dia modal pun rendah kan, lepas tu risiko pun tak ada. Macam kereta sewa ni dia memang nampak seronok, tapi hati tu tak tenang lah. Sebab bila kita sewa kereta kan, bila kereta tu, bila malam-malam customer call, memang tak best lah. Accident pun semua, itu yang tak best lah. Alright. Tapi biasalah, mana-mana bisnes pun ada risiko dia kan. SKV tu apa bos? SKV ni, ni saya jual ni. Ni company ni. SKV kan. Ni. Pernah dengar tak company ni SKV? Ni dia punya duta, dia partner. SKV ni dia jual suplemen kesihatan lah, macam ni. Ni adalah salah satu produk dia. Dia fokus jual produk untuk kencing manis. Kencing manis kan. So saya join SKV ni pun baru lagi lah, tahun 2021, Februari 2021. Alhamdulillah lah, tahun pertama saya punya jualan pun dalam 3.5 juta. Tahun ni pun saya punya jualan lebih kurang dalam 100 juta.
10 juta lebih lah, 10.8 juta. Alright. So macam SKV ni modal dia RM65 40 je. And then tapi kena rajin lah. Macam saya punya team pun dah ramai. Saya punya agent bawah saya ada lebih kurang dalam 800 lebih agent bawah saya kan. So sebulan saya punya sale paling rendah tahun ni dalam RM600,000. And then commission saya dalam RM25,000, RM30,000 sebulan kan. Kan. So alhamdulillah team saya pun dah tu. And then business ni dah macam automatic running lah. Tiap-tiap hari saya punya commission pun dah boleh dapat dalam RM1,000 lebih macam tu kan. Tapi itulah mungkin rezeki saya. Sebab apa, saya macam masa saya buat bisnes kereta sewa tu, saya ada banyak follower tau. Saya banyak follower. So bila bisnes saya jatuh masa Covid tu, saya pun start join this company. And then saya buatlah apa semua. And then saya punya follower tu dia start join. So tahun pertama saya dapat rekrut dalam 600 orang. Macam SKV ni, dia punya kunci dia adalah recruitment. Kan, you sambil-sambil you guna produk, you share. Kalau ada orang nak beli, you jual. Kalau ada orang nak join team you rekrut dia jadi agent. So tahun pertama saya dapat rekrut dalam 600 orang. So dalam 600 orang tu bukan semua orang yang buat pun kan. So daripada 600 orang tu total sale dalam 3.5 juta lah. 3.5 juta. Dan saya punya bonus pun dalam 250,000 lebih lah, alhamdulillah kan. And then tahun ni saya punya sale daripada Januari sampai Jun dalam 10.8 juta. Ada tak nak tengok saya punya sale tahun ni? Saya ada buat jadual tau. Ada tak nak tengok? Alright. Kalau nak tengok cuba komen. Nak tengok kan? Ada tak? Sale saya daripada Januari sampai Jun 2022. Cuba komen sikit kalau ada nak tengok lah kan. Saya bukannya cakap nak bang, alright, nak tengok. Okay, saya buat dalam bentuk jadual lah kan. Sekejap saya cari. Okay, mana saya punya anak buah ni, dia nak dengar dia punya ni. Ni saya punya jualan. Okay, jualan dan bonus tahun 2022. Okay, so daripada Januari 682,000, Februari 2.4 juta, Mac 4.2 juta, April 1.5 juta, Mei 1 juta, Jun 758,000. Saya punya agent setakat bulan lepas 863. And then saya punya bonus tu yang bawah sekali tu dalam 300,000 lah. Total sale saya dalam 10.8 juta. Kan, modal RM65.40 je. So kalau you minat, macam ada orang dia minat kereta sewa, boleh, tak apa, saya boleh hajar. Kalau nak buat bisnes SKV pun boleh. Modal RM65.40 je. Kan, RM65. Ada tak sesiapa yang nak saya ajar macam mana nak buat bisnes SKV, macam mana nak jana pendapatan? At least berapa yang you nak. Ada setengah orang dapat RM1,000 pun dah okey, RM2,000 pun dah okey kan. Kalau ada nak, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Kan? Kan. So berapakah pendapatan yang you nak? Kalau you nak RM1,000, you hanya perlu buat personal sales dalam RM1,000. Lepas tu you just ajar 3 orang nak buat sale RM1,000. Kan. So yang ni, bisnes ni pada saya kalau nak dibandingkan dengan bisnes kereta sewa, yang ni 10 kali ganda lebih mudah lah berbanding kereta sewa. Tapi ada setengah orang dia memang minat kereta sewa. Kan. So kalau you nak belajar ni pun boleh. Saya pun dah ada team saya. Saya buat bisnes ni dengan isi saya je. Nanti macam HQ kan, you join bawah saya. Lepas tu HQ akan bagi training. Lepas tu nanti saya kalau ada soalan apa semua boleh tanya saya jugalah kan. Dan macam SKV ni, dia punya marketing dia, saya guna TikTok je. Tapi you kena berani lah. You kena berani buat live apa semua kan. Cerita pasal you apa semua, cerita pasal produk apa semua kan. So siapa-siapa yang nak join boleh pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Alright. Saya rasa nanti saya ada appointment pukul 8.30 nanti gitu. Apa-apa nanti you boleh WhatsApp saya. Alright. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.